NZ Crunchies merupakan salah satu jenama produk Bumiputera bagi syarikat NZ Frozen Industry Sdn Bhd yang berdaftar di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. NZ Frozen Industry Sdn Bhd adalah syarikat pemilikan tunggal di Malaysia yang bertempat di Johor Bahru. Perniagaan NZ Crunchies ini telah dijalankan di seluruh Malaysia dengan pelbagai cara pemasaran yang hebat. Visi perniagaan ini untuk memasarkan dan mengeluarkan produk yang akan menjadi salah satu snack kegemaran rakyat Malaysia yang berkualiti tinggi. Selain itu, NZ Crunchies bukan sahaja berkualiti tinggi, namun harganya juga mampu milik. Perniagaan kami dianggotai oleh 10 orang ahli bagi memastikan pengurusan jualan lancar. Rakan kongsi yang terlibat dalam perniagaan Snack Crunchies ini terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Utara Malaysia UUM. Rakan kongsi mempunyai pengetahuan dalam bidang ini yang diperolehi daripada pengalaman di tempat kerja dan tugasan sebelum menyambung pelajaran di UUM. Pengalaman ini dapat dipraktikkan dalam melakukan perniagaan untuk membantu membuat sesuatu keputusan atau menjual produk kepada pelanggan. Setiap rakan kongsi menjalankan perniagaan ini dengan menggunakan strategi 4P iaitu produk, price, promosi dan pengedaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi ialah Muhammad Ihsan Syamil bin Nur Azmi. Nombor matriks 278807. Baiklah, saya akan meneruskan untuk memberi penerangan berkaitan dengan pengenalan bagi Glory Crunchies. Glory Crunchies ialah sebuah perniagaan yang menumpukan perhatian dalam menjual serta memasarkan produk makanan yang diperbuat daripada popia dan juga cheese yang menjadi kegilaan masyarakat di Malaysia kini. Glory Crunchies telah ditubuhkan dan beroperasi pada hujung bulan Mac, iaitu 27 Mac 2021. Produk ini memfokuskan kepada pasaran di seluruh Malaysia, terutamanya Universiti Utara Malaysia UUM yang terletak di Sintok, Kedah. Produk ini dijual melalui platform e-dagang seperti laman web rasmi dan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook dan juga WhatsApp. Glory Crunchies ini ditubuhkan dan diuruskan oleh 10 orang ahli yang terdiri daripada mahasiswa Universiti Utara Malaysia. Penerimaan dan pengambilan stok diperolehi daripada HQ dan stokis NZ Crunchies yang berada di seluruh kawasan Malaysia kerana 10 orang ahli ini berada di tempat yang berbeza. Kami menjadi ejen dan juga dropship bagi memperoleh pendapatan dan keuntungan bersama. Produk ini adalah produk keluaran tempatan dan mendapat tempat dalam hati masyarakat Malaysia kerana harga yang murah dan juga berpatutan. NZ Crunchies ini telah disahkan halal oleh pihak JAKIM dan dijamin sedap serta berbaloi untuk dibeli dan dimakan begitu saja. Okey, seterusnya saya akan menceritakan tentang latar belakang perniagaan. Nama syarikat adalah Glory Crunchies. Jenis perniagaan adalah perkongsian. Kami telah memulakan perniagaan pada 1 Mac 2021. Kami telah mendaftar perniagaan kami pada 5 Mac 2021. Nombor pendaftaran adalah PG002816W. Kegiatan utama kami adalah menjual dan mengedar produk NZ Crunchies. Modal permulaan kami hanyalah RM414. Kami telah membuka akaun Maybank Sdn Bhd untuk memudahkan pelanggan membuat pembayaran secara atas talian. Jenis akaun kami adalah akaun semasa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Farha binti Razin, bernombor matrik 278956, akan meneruskan pembentangan ini
dengan memperkenalkan ahli syarikat. Syarikat Glory Crunchies ini diusaha dan dimajukan oleh 10 orang ahli. Syarikat ini dikelolai oleh seorang pengarah dan dibantu oleh 4 orang pengurus yang terdiri daripada 2 orang pengurus pengeluaran dan 2 orang pengurus pemasaran dalam memastikan segala atur kerja berjalan dengan lancar dan sistematik. Seterusnya, di bawah pengelolaan bahagian pengeluaran stok, terdapat pengedar dan penghantar produk yang akan mengagihkan produk kepada stokis dan ejen serta pengurus operasi yang akan membantu dalam memaksimumkan kecekapan dalam organisasi, manakala pengurus kewangan di bawah kelolaan bahagian pemasaran. Selamat sejahtera kepada Dr. Norita dan para pelajar yang saya kasihi sekalian. Nama saya Hariharan Subramaniam, nombor matrik 278993. Hari ini saya akan membentangkan tentang rancangan organisasi. Dalam struktur organisasi, ia merupakan satu jaringan formal yang menunjukkan hubungan antara seseorang individu dengan individu yang lain dan antara sesuatu tugas dalam organisasi. Seterusnya, struktur organisasi Glory Crunchies menjelaskan pembahagian aktiviti yang terdapat dalam sesebuah organisasi. Seterusnya, dalam kepentingan struktur organisasi kepada pihak dalaman Glory Crunchies, ia menyelaraskan perhubungan antara pengurus dengan pekerja. Ia menunjukkan hubungan pelaporan dalam organisasi Glory Crunchies. Ia menunjukkan kedudukan formal pekerja dalam hierarki pengurusan dan ia menunjukkan kedudukan bahagian penting dalam organisasi Glory Crunchies. Dalam penghuraian kerja dan spesifikasi kerja, ia merupakan tugas dan tanggungjawab yang ada pada setiap pekerjaan. Keperluan yang diperlukan, aktiviti yang dibangunkan, skop pelaksanaan dan hubungan antara kedudukan yang berbeza dalam sesebuah organisasi Glory Crunchies adalah beberapa data yang menjadi sebahagian daripada dokumentasi jenis ini. Akhir sekali, dalam fungsi dan tanggungjawab bagi perniagaan Glory Crunchies, ia melakukan penyelidikan, perancangan dan menulis untuk membangunkan pelan dan mengharapkan untuk kembali dan mengubahnya seperti yang diperlukan. Dari segi kewangan pula, perniagaan Glory Crunchies menyediakan dan mengekalkan akaun bank perniagaan, pemprosesan pembayaran, akaun hutang dan akaun belum terima dan cukai. Perniagaan Glory Crunchies bertanggungjawab untuk menyediakan semua atau kebanyakan tugas perkhidmatan pelanggan. Ini termasuk panggilan telefon, laman seseorang seperti Facebook dan Instagram dan tidak lanjut mengenai isu-isu penghantaran dan kualiti produk. Maka hal ini untuk meningkatkan operasi dan pertumbuhan. Sekian, terima kasih. Nama saya Hao Jiayan dan nombor matrik saya ialah 278515. Saya ingin membentangkan rancangan pemasaran syarikat kami iaitu Glory Crunchies. Yang pertama ialah pemilihan pasar sasaran. Pasar sasaran merupakan proses menilai setiap segmen pasaran dan membuat pilihan atau menyasarkan beberapa segmen pasar. Syarikat kami telah melakukan penempatan sasaran pasaran melalui faktor yang penting iaitu demografi seperti umur, jantina, agama dan pendapatan. NZ Crunchy merupakan snack yang dijual oleh syarikat kami yang mempunyai berbagai jenis rasa dan dibuat daripada bahan yang halal dan selamat dimakan serta memperoleh sijil halal bagi menepusi pasaran dalam kalangan pengguna Muslim. Kami juga mendapatkan sasaran pasaran merangkumi semua jantina, lapisan umur dan masyarakat yang menyukai snack. Snack ini ditawarkan pada harga berpatutan iaitu RM10 Malaysia dan dijual secara balan. Secara keseluruhan, sasaran pasaran produk kami ditetapkan pada semua lapisan masyarakat terutamanya kalangan remaja dan dewasa yang berpendapatan sederhana dan tinggi yang menyukai snack. Seterusnya tentang saiz dan trend pasaran sasaran. Saiz pasaran kami melibatkan Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Semua lapisan masyarakat yang menyukai snack merupakan pelanggan potensi kami dan trend pasaran sasaran kami iaitu penggemar snack dijangka akan meningkat pada masa depan. Kadar pertumbuhan ini menunjukkan trend yang baik serta dapat menguntungkan firma kami. Selain itu, pemasaran dapat dilakukan dengan lebih mudah dan berkesan dengan adanya media internet seperti Instagram, Facebook dan Shopee. Dengan ini, maklumat dan informasi mudah dicapai oleh para pelanggan
potensi dalam saiz pasaran yang besar di Malaysia. Dari aspek strategi dan campuran promosi, syarikat kami iaitu Glory Crunchies telah melakukan aktiviti perikanan melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram bagi menarik perhatian para potensi pelanggan. Kami juga menyediakan laman web yang mengenai syarikat kami serta produk bagi meningkatkan imej dan hubungan dengan para pelanggan. Selain itu, promosi jualan juga dilakukan oleh syarikat kami dalam aktiviti jualan. Kami telah menawarkan potongan harga bagi meningkatkan kadar pembelian yang tinggi dalam kalangan pelanggan yang membeli sekali-sekala. Di samping itu, syarikat kami juga melibatkan jualan bersemuka yang berinteraksi terus dengan pelanggan. Pelanggan dapat menilai produk kami secara langsung untuk mengenal pasti jaminan kualiti dan kuantiti produk kami. Seterusnya adalah mengenai strategi penetapan harga. Dalam penetapan harga, strategi syarikat kami telah menetapkan harga produk kami iaitu NZ Crunchy pada RM10 Malaysia. Penetapan harga ini adalah berasaskan nilai di mana pengguna hanya sanggup membeli snack dalam barang yang berharga di bawah lingkungan RM20. Tujuan ini adalah untuk memaksimumkan keuntungan selepas mengambil kira kos dalam pengeposan, pengedaran serta promosi. Berbanding dengan syarikat pesaing yang lain dalam industri makanan, harga kami adalah lebih rendah dari harga purata. Akhir sekali, iaitu strategi produk. Bagi strategi produk, syarikat kami sentiasa menjamin produk kami adalah selamat digunakan dan mempunyai pengesahan JAKI Malaysia. Bagi meyakinkan para pengguna dan pelanggan, pelabelan kandungan produk adalah secara teliti dan terbuka. Dari segi pembungkusan pula, produk akan disimpan dalam kotak dan dibungkus dengan plastik gelembung bagi mengurangkan kerosakan semasa penyimpanan dan pengeposan. Selain itu, reka bentuk NZ Crunchies adalah ringkas dan mudah difahami. Snack boleh dilihat dari luaran barang dan ia dapat menarik minat dan perhatian pelanggan secara langsung terhadap produk. Syarikat kami juga menumpukan jualan snack dalam satu jenama iaitu NZ Crunchy saja. Namun, syarikat kami juga menumpukan kedalaman produk di mana produk kami mempunyai 8 jenis perisa untuk dipilih oleh pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayani binti Muhammad Azhar, nombor matrik K78482. Seterusnya ialah 5.0 iaitu perancangan operasi NZ Crunchies. Pada bahagian ini kita akan membincangkan mengenai 3 perkara iaitu waktu operasi, carta aliran operasi dan anggaran kos operasi. Yang pertama ialah waktu operasi. Kami beroperasi seawal jam 10 pagi hingga 6 petang pada setiap hari iaitu Isnin hingga Ahad, kecuali pada hari cuti umum seperti Hari Raya Aidilfitri. Yang kedua ialah carta aliran operasi. Berikut merupakan langkah-langkah bagaimana kami menghantar pesanan pelanggan kepada mereka. Langkah pertama iaitu kami melakukan promosi di platform media sosial seperti aplikasi WhatsApp, Facebook dan Instagram. Yang kedua, sekiranya kami menerima pelanggan yang berminat untuk membeli NZ Crunchies dengan kami, maka kami akan memberi pelanggan sedarai perisa yang kami ada, iaitu kami punya 6 perisa. Golden Sector 8, Chocolate Supreme, Seaweed Teriyaki, Cheese Supreme, Savory Chicken Fast and Korean BBQ. Langkah yang keempat, kami akan meminta maklumat pembeli sebelum mereka membuat pembayaran dan pengesahan. Bagi pembayaran, iaitu langkah kelima, kami memberi 3 kaedah. Yang pertama, pembayaran secara tunai iaitu secara fizikal, pembayaran atas talian, online banking ataupun menggunakan mesin ATM. Maka pelanggan boleh memilih salah satu kaedah pembayaran ini. Langkah keenam iaitu aktiviti pembungkusan. Ianya akan dijalankan oleh kami dan kami pada masa yang sama kami juga akan memastikan maklumat pembeli adalah tepat. Langkah yang 7, kami akan menghantar pembelian pelanggan secara fizikal atau lebih dikenali sebagai COD bagi pelanggan yang berhampiran. Manakala bagi pelanggan yang jauh pula, kami akan menggunakan perkhidmatan courier untuk menghantar item mereka.
Yang ketiga adalah anggaran kos operasi bagi tempoh 3 bulan. Kami menganggarkan bagi bulan pertama kami dapat menjual 150 tong dengan anggaran kos ialah RM1,335. Manakala bagi bulan kedua pula ialah 200 tong dengan anggaran kos RM1,780. Manakala bagi bulan ketiga ialah 250 tong, yang mana kita dapat melihat kami merancang kenaikan sebanyak 50 tong bagi setiap bulan. Anggaran kos bagi bulan ketiga ialah RM2,255. Anggaran kos ini tidak termasuk perkhidmatan seperti pengangkutan, tenaga dan minyak, petrol. Selamat sejahtera, Madam. Nama saya Chu Yong Kang, matrik nombor 278754. Saya akan membentangkan tentang rancangan kewangan. Dalam bengkulangan umum, pelanjangan kewangan adalah dengan menggunakan pemboleh ubah yang diketahui saat ini untuk menambahkan pendapatan masa depan, nilai aset dan rancangan pengeluaran, dan untuk melakukan penilaian komprehensif mengenai gaji individu semasa dan status kewangan masa depan. Rancangan kewangan juga melibatkan pelancangan untuk mendapatkan sumber bayaran dan penggunaan dana untuk jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Selain itu, bahagian ini juga memberikan gambaran keupayaan perniagaan untuk mengurus dan menghasilkan keuntungan bagi membayar balik pinjaman yang dibuat oleh perniagaan untuk memudahkan perniagaan. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu kami membuat pilihan yang tepat dan cekap berdasarkan maklumat yang telah dikumpul berkaitan dengan kewangan serta menganalisis maklumat kewangan seperti aliran keluar masuk serta nilai kos yang digunakan dalam menggunakan produk NZ Crunchies. Seterusnya, saya akan membentangkan sambungan daripada rancangan keuangan. Yang pertama ialah sumber dana. Sumber dana ialah sumber ataupun keuangan yang dikeluarkan oleh syarikat tertentu untuk sesuatu tujuan tertentu ataupun untuk kegunaan pada masa depan. Contohnya seperti syarikat Glory Crunchies mengeluarkan modal untuk digunakan untuk permulaan perniagaan mereka. Seterusnya juga, sumber dana mendatangkan keuntungan kepada sebuah syarikat. Hal ini kerana dengan adanya sumber dana, maka aktiviti yang melibatkan keuangan di sesebuah syarikat dapat dijalankan. Namun, jika sumber dana tidak dapat dicari oleh sesebuah syarikat, maka sukar untuk syarikat tersebut menjalankan perniagaan mereka yang melibatkan keuangan. Seterusnya, kita pergi kepada bahagian-bahagian sumber dana. Sumber dana mempunyai 3 bahagian. Yang pertama adalah sumber dana jangka pendek, yang kedua sumber dana jangka panjang, dan yang ketiga sumber dana jangka menengah. Seterusnya, kita pergi kepada sumber dana jangka pendek. Sumber dana jangka pendek digunakan adalah untuk memenuhi keperluan jangka pendek sahaja dalam tempoh waktu 2 bulan sahaja. Contohnya seperti syarikat Glory Crunchies membeli bahan mentah dalam tempoh waktu 2 bulan sahaja. Kita pergi kepada sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang ialah pembayaran yang melibatkan tempoh waktu yang sangat panjang ataupun yang sangat lama, kira-kira 3 hingga 30 tahun. Sumber dana jangka panjang juga mempunyai risiko yang sangat berat. Hal ini kerana semakin panjang tempoh waktu sesuatu pembayaran, semakin panjang dan tinggi faedah yang akan dikenakan terhadap pembayaran tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah pinjaman yang melibatkan pembayaran melibatkan 1 tahun ataupun kurang daripada 5 tahun. Pinjaman sumber dana jangka menengah juga adalah melibatkan pinjaman bersyarat ataupun equipment loan. Seterusnya, kita pergi kepada pelancaran permulaan perniagaan. Pelancaran permulaan perniagaan ialah rancangan yang menggariskan matlamat keuangan dan juga operasi organisasi yang paling utama. Seterusnya, pelancaran permulaan perniagaan juga merangkumi plan tindakan, menilai sumber prestasi dan membantu peniaga mencari sumber keuangan dan juga membantu peniaga untuk merumuskan rancangan belanjawan mereka.
Seterusnya, belanjawan permulaan perniagaan secara lazimnya dilakukan sama ada 3, 4 ataupun 5 tahun pada masa akan datang untuk menilai keuangan mereka berada pada tahap stabil ataupun tidak. Selain itu, belanjawan permulaan perniagaan juga melibatkan kos tetap dan kos berubah-ubah. Kos tetap yang dimaksudkan di sini adalah seperti kos membayar gaji kepada pekerja, kos membayar utiliti dan juga kos membeli peralatan di syarikat tersebut. Dan kos berubah-ubah pula adalah kos penghantaran dan kos membeli bahan mentah yang berubah-ubah pada setiap tahun. Dan yang terakhir ataupun kesimpulannya, dengan adanya belanjawan permulaan perniagaan ini membantu peniaga untuk merumus dan menganalisis keuangan mereka berada pada tahap stabil ataupun tidak. Oleh itu, dengan adanya belanjawan ini membantu mereka memperbaiki keuangan mereka supaya menjadi lebih baik. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan ini dengan menerangkan mengenai bisnes model canvas. Rakan utama. Rakan utama merupakan elemen penting untuk sesuatu perniagaan. Kami telah membina kerjasama bersama rakan kongsi yang terdiri daripada ahli kumpulan yang ditugaskan untuk membuat pengelupusan dan COD. NZ Crunchies juga merupakan rakan kongsi terbesar kerana mereka merupakan pembekal produk kami. Seterusnya, aktiviti utama. Aktiviti utama merupakan perkara terpenting untuk memudahkan proses penjualan kami. Kami telah melakukan periklanan di akaun Facebook page, Instagram dan juga WhatsApp Business. Hampir kesemua platform media sosial kami gunakan. Hal ini kerana dapat membantu kami untuk meningkatkan penjualan sekaligus dapat memberi pengetahuan kepada orang ramai tentang produk yang kami jual. Seterusnya, tawaran nilai. Tawaran nilai kami telah memberi tahu pelanggan tentang keistimewaan produk kami seperti murah, mudah dibawa, banyak pilihan, rangup, produk berkualiti dan semestinya halal. Harga yang berpatutan juga menjadikan pelanggan akan gemar akan produk kami. Perhubungan pelanggan. Segmen ini menjelaskan hubungan yang dijalinkan oleh syarikat dengan pelanggan. Dengan setiap pembelian 2 balang ke atas, pelanggan akan menerima kod promo, kupon combo dan kod loyalty. Hal ini akan menjimatkan pelanggan sekiranya mereka membuat repeat order. Segmen pelanggan. Berbagai kumpulan masyarakat yang syarikat kami tumpukan, contohnya pelajar. Hal ini kerana remaja lebih gemar memakan makanan ringan. Walau bagaimanapun, jiran dan ahli keluarga juga merupakan pelanggan utama kerana mereka dapat makan makanan ini pada waktu petang sambil menonton televisyen ataupun sambil berborak bersama-sama dengan ahli keluarga. Segmen utama. Segmen ini amat penting untuk kami memulakan perniagaan. Modal yang dikumpulkan bersama-sama ahli kumpulan untuk dijadikan modal jualan kami. Tambahan pula, kami juga turut menerima potongan dari pembekal sekiranya kami mengambil barangan dengan jumlah yang banyak. Jadi modal yang terkumpul cukup untuk kami mengambil produk tersebut dengan jumlah yang banyak. Saluran. Saluran yang kami gunakan adalah Facebook page, Instagram dan WhatsApp untuk kami mempromosikan produk yang kami jual. Manakala untuk pengurusan, kami menggunakan 2 carrier iaitu Ninjawan dan GNT. Hal ini kerana kami telah menerima maklum balas daripada pelanggan mengatakan bahawa carrier yang digunakan adalah selamat, harga yang ditawarkan juga murah dan penghantaran juga cepat. Untuk struktur kos adalah menerangkan kesemua kos yang berlaku dalam pengendalian perniagaan. Terdapat 3 kategori kos yang kami gunakan adalah kos penghantaran, kos pemasaran dan kos pembalut. Untuk kos penghantaran, anggaran yang kami letakkan kepada pelanggan adalah RM10 hingga ke RM15.
Hal ini bergantung kepada jumlah barang yang dibeli. Untuk kos pemasaran, kami hanya untuk pembiayaan internet dan aktiviti promosi sahaja. Untuk kos pembalut, kami anggarkan penggunaan 1 hingga 3 ringgit untuk setiap barang, bergantung kepada pembalut yang kami gunakan. Aliran pendapatan. Harga untuk setiap perisa adalah sama, iaitu RM10 untuk setiap satu barang. Kami akan mendapat RM3 untung dan selebihnya adalah modal untuk menambah stok. Komisen yang diperoleh bergantung bilangan barang yang dijual. Sebagai contoh, sekiranya kami dapat menjual 10 barang dalam masa 1 hari, kami akan mendapat komisen sebanyak RM30. Selamat sejahtera, nama saya Chong Sing-Yi, nombor matrik 2791117. Saya akan membentang tentang rumusan. Secara keseluruhan, syarikat kami iaitu NZ Crunchies merupakan syarikat yang menjual snack guli popia yang mempunyai berbagai jenis perisa. Keunikan produk kita membolehkan syarikat kita mampu melangkah jauh dalam bidang perniagaan ini. Rancangan pemasaran sistematik dan cara pemasaran yang syarikat kita diaturkan membolehkan perniagaan dapat berjalan dengan lancar. Promosi dan strategi yang menentukan adalah untuk menarik minat pelanggan untuk membeli produk kita. Syarikat kita akan memenuhi citarasa dan permintaan pelanggan supaya pelanggan berpuas hati dengan perkhidmatan kita. Daripada rancangan perniagaan yang dihasilkan, kami meyakini bahawa syarikat kami boleh menjalankan perniagaan secara rancang dan memberi pelanggan menguntungkan pada masa hadapan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Pada masa kini, terdapat pelbagai aplikasi untuk digunakan bagi tujuan perniagaan. Setiap penjual perlu memilih aplikasi yang terbaik untuk memudahkan mereka mengembangkan perniagaan. Oleh itu, Glory Crunchies telah memilih platform Facebook sebagai aplikasi utama bagi menjual snack popia pelbagai perisa. Kami telah membina sebuah akaun Facebook bagi menjalankan perniagaan ini. Akaun Facebook ini memudahkan kami untuk berhubung dengan pelanggan dan mengemaskini iklan kami. Aplikasi Facebook juga berguna kerana aplikasi ini digunakan ke semua lapisan masyarakat, terutamanya golongan pelajar. Ia secara tidak langsung berkait dengan kumpulan sasaran kami, iaitu semua golongan pelajar berumur 13 sehingga 25 tahun yang gemar dengan snack popia rangup ini. Aplikasi Facebook juga mempunyai pelbagai fungsi untuk mempromosikan produk seperti iklan dan juga menunjukkan testimoni snack popia pelbagai perisa kami. Kami juga menggunakan platform WhatsApp untuk menaikkan jualan kami. Setiap ahli kumpulan perlu menghebahkan berkaitan dengan produk makanan ini bagi meluaskan lagi rangkaian perniagaan. Kami menggunakan fungsi status untuk mempromosikan dan menghebahkan tentang produk yang dijual. WhatsApp merupakan aplikasi yang lebih mudah berbanding aplikasi lain kerana fungsi aplikasi ini sememangnya digunakan untuk berhubung antara satu sama lain. Oleh itu, ia akan menarik lebih ramai pelanggan dengan mudah kerana mereka hanya perlu membalas status yang disiarkan oleh pihak kami untuk membeli produk yang dijual. Seterusnya, platform yang digunakan ialah Instagram. Instagram merupakan platform media sosial yang gemar digunakan oleh orang ramai terutamanya golongan belia. Terdapat ramai dalam golongan generasi Z dan remaja gemar melayari Instagram untuk mendapatkan maklumat secara atas talian. Ini telah memberi peluang kepada para penjual untuk memasarkan barang mereka dalam platform ini. Selain itu, platform ini juga menawarkan akaun untuk menjalankan perniagaan, iaitu bisnes akaun bagi memudahkan para penjual untuk melakukan aktiviti perniagaan. Secara keseluruhannya, Instagram merupakan platform yang mudah digunakan serta sesuai digunakan untuk menarik
perhatian pelanggan. Oleh itu, Instagram telah digunakan oleh kami untuk dijadikan sebagai platform pemasaran. Assignment kedua iaitu online business pada bahagian 2.0 iaitu teaser. Penghasilan teaser Ansett Crunches adalah untuk menarik perhatian para pelanggan dan memberi gambaran umum mengenai produk jualan kepada pelanggan di media sosial. Iaitu kami telah menghasilkan sebuah poster yang di mana terdapat sebuah balang yang merupakan bungkusan kepada Ansett Crunches. Ya, dengan adanya perkataan coming soon yang menunjukkan bahawa ini adalah produk yang bakal kami jual di media sosial. Teaser juga dapat meningkatkan keterujaan kepada pelanggan untuk mengikuti dan peka terhadap perkembangan pengumuman di akaun media sosial. Contohnya, mereka akan lebih peka terhadap post yang kami buat. Contohnya, kami telah menghasilkan 3 keping poster iaitu yang pertama ialah 2 hari sebelum pelancaran, yang kedua ialah sehari sebelum pelancaran, yang ketiga adalah pada hari pelancaran iaitu Are you ready? Penghasilan poster ini memberi peluang kepada para pelanggan untuk lebih bersedia untuk membeli secara atas talian dengan kami. Selamat sejahtera, nama saya Chong Xin Yi, nombor merti 2799117. Saya akan membentang tentang soft sale. Soft sale ialah ayat menjual secara indirect kepada prospek. Soft sale juga dapat merujuk kepada pendekatan periklanan dan penjualan yang menyampaikan bahasa halus dan teknik tidak agresif. Dengan kata lain, soft sale merupakan teknik penjualan tekanan rendah, persuasif dan halus. Apabila pelanggan membaca iklan tersebut, mereka tidak akan sedar bahawa iklan tersebut bertujuan untuk menjalankan perjualan. Hal ini demikian kerana kandungan dalam iklan akan membuat pelanggan merasa bahawa iklan tersebut merupakan iklan yang berkongsi produk. Syarikat Ansett Crunches juga akan menggunakan cara sosial untuk mempromosikan produk. Tujuan syarikat Ansett Crunches menggunakan cara sosial adalah membina kepercayaan kepada pelanggan dan menarik minat mereka terhadap produk syarikat Ansett Crunches yang sedang dijual. Itu sahaja kepada saya. Terima kasih. Selain soft sale, hard sale juga adalah cara untuk kita mempromosi barangan kita kepada prospek. Boleh dikatakan, hard sale ini adalah ayat menjual secara terus kepada prospek dengan menerangkan produk yang kita jual melalui copywriting. Strategi penjualan yang baik adalah dengan cara melakukan promosi. Copywriting yang baik adalah copywriting yang mampu menarik prospek untuk membeli barangan kita. Berikut adalah contoh copywriting kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syukran binti Muhammad Fazil, nombor matrik 27886. Saya akan membentangkan mengenai wawasan perniagaan online Glory Crunches. Yang pertama adalah untuk memaparkan gambar-gambar di sosial media. Matlamat utama bagi seorang penjual online di sosial media seperti di Facebook maupun di Instagram adalah untuk memaparkan ataupun mengupload gambar-gambar mereka di sosial media. Hal ini adalah untuk memberitahu kepada customer ataupun pelanggan bahawa mereka menjual produk tersebut. Jadi apabila pelanggan mengetahui bahawa mereka menjual produk tersebut, maka mereka dapat mengenal pasti orang yang menjual produk tersebut. Jadi mudah untuk mereka membeli produk tersebut. Dan gambar-gambar yang diposting di sosial media juga, gambar-gambar yang menarik seperti gambar-gambar yang berlatar belakangkan corak yang menarik dapat menarik minat para pembeli untuk membeli produk tersebut. Oleh itu, gambar-gambar yang diposting di sosial media perlulah berlatar belakangkan corak yang menarik dan cantik untuk menarik minat para pembeli.
Yang kedua adalah untuk menarik kepercayaan para pembeli untuk membeli produk tersebut. Seperti yang kita tahu, media sosial memainkan peranan yang penting untuk menarik minat para pembeli apabila melihat iklan yang berada di sosial media. Oleh itu, peniaga-peniaga online perlu menggunakan peluang di sosial media untuk mengupload gambar-gambar feedback seperti sebelum dan selepas menggunakan barang yang dijual oleh penjual tersebut. Jadi, daripada feedback-feedback yang dipaparkan di sosial media dapat menarik minat para pembeli untuk membeli produk tersebut. Seterusnya, poin yang ketiga adalah business account memberikan maklumat penting kepada penjual. Seperti yang kita tahu, Instagram telah mewujudkan akaun khas kepada penjual iaitu akaun bisnes untuk memudahkan para bisnes menjual di Instagram. Contohnya seperti Insight, ia memaparkan maklumat-maklumat penting kepada penjual. Maklumat penting tersebut adalah seperti memaparkan demografik pembeli dan memaparkan juga corak penggunaan pembeli di Instagram. Oleh itu, penggunaan ini memudahkan penjual untuk menjual di sosial media. Terusnya juga, melalui insight yang ditubuhkan oleh akaun bisnes, para penjual dapat melihat berapa ramaikah audiens yang telah melihat posting mereka di Instagram dan konten yang mereka dah post dekat Instagram tu. Dan juga penjual juga dapat melihat berapa ramaikah orang yang telah melawat diorang punya akaun media sosial dan juga website mereka. Dan melalui insight juga, para penjual dapat menganalisis diorang punya konten sama ada menarik ataupun tidak. Dan oleh itu, melalui insight yang ditubuhkan oleh akaun bisnes dapat membantu para penjual memperbaiki corak marketing mereka di Instagram ataupun di sosial media. Jadi mereka dapat menarik lebih ramai minat pelanggan. Insight juga, para penjual dapat melihat jumlah komen negatif yang ditinggalkan oleh para pembeli. Oleh itu, komen-komen positif yang ditinggalkan oleh para pembeli dapat menarik minat para pembeli yang lain ketika membaca komen-komen positif tersebut. Yang terakhir sekali, di Insight juga, para penjual dapat melihat jumlah sukaan ataupun like di sosial media mereka terhadap konten-konten dan gambar yang mereka upload di sosial media sepertinya di Instagram dan di Facebook. Jadi melalui jumlah sukaan ataupun like yang ditinggalkan oleh para pembeli dapat membantu para penjual untuk memperbaiki konten mereka. Sekiranya like mereka banyak, maka mereka akan berjaya. Jika like mereka sikit, mereka akan menambahkan konten-konten yang menarik di sosial media. Seterusnya kita pergi kepada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh peniaga online. Cabaran pertama yang dihadapi oleh penjual online pada masa sekarang adalah cabaran mengendalikan laman sosial media mereka. Untuk menjadi peniaga online pada zaman sekarang, mereka perlulah mempunyai kemahiran dan trik untuk mengendalikan laman sosial media mereka agar laman sosial media mereka lebih menarik daripada peniaga yang lain. Jika mereka tidak mempunyai kemahiran dan trik untuk mengendalikan laman sosial media mereka, maka mereka akan menghadapi masalah seperti perniagaan mereka tidak laku. Oleh itu, peniaga-peniaga online pada zaman sekarang perlulah mempunyai kemahiran, skill dan trik untuk mengendalikan laman sosial media mereka agar menjadi lebih menarik. Seterusnya, cabaran yang kedua adalah kekurangan modal. Untuk menjadi peniaga online di Instagram maupun Facebook, mereka perlulah mempunyai modal yang cukup ataupun modal yang banyak untuk menjalankan promosi berbayar yang disediakan oleh akaun bisnes mereka. Promosi berbayar yang disediakan oleh akaun bisnes ini dapat membantu para penjual mencari follower dan menaikkan follower banyak di Instagram maupun di Facebook mereka. Sekiranya mereka gagal menjalankan promosi berbayar ini, maka sukar untuk mereka mendapatkan pelanggan. Oleh itu, untuk menjalankan perniagaan online, mereka perlulah mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan perniagaan mereka. Seterusnya, cabaran yang terakhir adalah peniaga menghadapi persaingan yang sangat sengit. Seperti yang kita tahu, akibat daripada penularan COVID-19 yang melanda seluruh negara, ramai pekerja yang telah diberhentikan. Oleh itu, untuk mereka menyambung kehidupan mereka, mereka telah menjalankan perniagaan di atas talian. Maka secara tak langsung, para penjual menghadapi persaingan yang sangat sengit antara para penjual di sosial media. Oleh itu, mereka sukar untuk mendapatkan pelanggan di sosial media.
Go E-commerce adalah platform keusahawanan secara atas talian yang membantu perniagaan kami untuk mencapai peringkat yang seterusnya. Syarikat kami telah memilih untuk merekodkan jualan harian kami di portal ini dari bulan April hingga Jun. Ini kerana kami ingin melihat pertumbuhan jualan syarikat kami sepanjang perniagaan yang dijalankan. Syarikat kami mempunyai 2 orang penjual dan selebihnya mempunyai tanggungjawab yang lain. Oleh itu, kami mempunyai 2 rekod Go E-dagang sahaja. Catatan Glory Crunchies di dalam portal Go E-commerce, syarikat kami telah merekodkan jualan sebanyak 144 balang snack NZ Crunchies, iaitu sebanyak RM1,493 jumlah jualan keseluruhan dari bulan April hingga Jun. Jumlah keuntungan yang kami perolehi adalah sebanyak RM1,437 sepanjang tempoh perniagaan. Hal ini kerana kami hanya menggunakan sebanyak RM56 sahaja sebagai perbelanjaan kami sepanjang perniagaan ini dijalankan. Assalamualaikum, nama saya ialah Muhammad Ihsan Syamil bin Razmi, nombor matriks 278807. Saya akan menerangkan tentang bukti-bukti pembelian NZ Crunchies by Glory Crunchies. Berikut adalah bukti gambar-gambar sepanjang proses pembelian dan urus niaga bersama pelanggan. Dalam proses ini, kami meminta pelanggan untuk membuat pilihan berdasarkan produk yang kami jual dan membuat pesanan. Terdapat beberapa pelanggan yang memberikan maklum balas yang baik terhadap produk kami yang telah dibeli. Kami juga meminta pelanggan untuk menunjukkan resit pembayaran sebagai bukti duit tersebut telah masuk ke dalam akaun kami, dan berikut adalah contoh resit-resitnya. Masalah dan cabaran dalam perniagaan secara atas talian. Pada masa kini, dengan perkembangan internet yang maju, perniagaan secara atas talian telah menjadi pilihan baru bagi generasi muda untuk memudahkan perniagaan. Walaupun perniagaan secara atas talian memberikan banyak faedah kepada kami semasa menjalankan perniagaan seperti memudahkan urusan jual beli dan menjimatkan masa pelanggan, tetapi juga mempunyai masalah dan cabaran yang perlu dihadapi oleh kami semasa menjalankan perniagaan secara atas talian. Antara cabaran yang terdapat semasa menjalankan secara atas talian ialah mencari produk yang sesuai untuk dijual dalam talian. Kami perlu mencari produk atau barisan produk yang sesuai untuk dijual. Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat persaingan yang kuat dalam produk yang ingin dijual oleh kami. Sebagai contoh, Amazon, Shopee dan Lazada dia menguasai pasaran dengan katalog produknya yang besar dan mempunyai berbagai pilihan antara produk. Oleh itu, produk yang ingin dijual oleh kami sebenarnya telah dapat dalam rangkaian pasangan yang lebih luas oleh peniaga lain atau media lain. Sekiranya ingin menawarkan produk yang sudah dijual di Amazon, Shopee dan Lazada, tindakan sedemikian akan menjadikan perniagaan secara atas talian sangat sukar untuk berjaya. Kami juga perlu menjana idea untuk menjual produk yang boleh mendapat sambutan dalam kalangan masyarakat. Walaupun terdapat banyak idea dan inspirasi melalui internet, kami juga harus mempertimbangkan adakah pilihan kami untuk menjual produk tersebut boleh memberikan keuntungan kepada kami dan diminati oleh semua orang. Cabaran yang seterusnya ialah menghadapi masalah semasa penghantaran barang. Sebagai seorang peniaga online, kami perlu mengambil berat terhadap masalah yang timbul semasa penghantaran barang. Kami sebagai penjual perlu menyediakan prosedur operasi standard SOP sekiranya berlaku sebarang kerosakan kepada produk tersebut. Perkara ini hendaklah dimaklumkan kepada pembeli sebelum mereka melakukan transaksi berbayaran bagi membantu pelanggan untuk segera melaporkan sebarang kerosakan jika ianya berlaku. Oleh kerana keunikan bentuk perniagaan secara atas talian, kami perlu menghantar barangan yang dibeli kepada pelanggan dalam masa yang ditetapkan. Tetapi akan memerlukan masa penghantaran yang lama sekiranya pelanggan tersebut berada di tempat yang jauh. Situasi ini menyebabkan pelanggan tidak akan berpuas hati atas perkhidmatan kami dan tidak akan membeli produk daripada kami lagi. Bukan semua pelanggan yang akan memahami keadaan tersebut.
kerana mereka beranggapan bahawa tugas tersebut merupakan tanggungjawab oleh kami untuk menghantar barangan kepada mereka. Sekiranya kami mengabaikan masalah pelanggan tersebut, ia akan menyebabkan pelanggan membuat aduan dan mencecaskan reputasi perniagaan. Oleh itu, kami perlu bekerjasama dengan pepekan untuk memastikan barangan tersebut dihantar dalam tempoh masa yang ditetapkan serta selamat, dan kami juga harus berkomunikasi secara sopan dengan pelanggan. Cabaran yang seterusnya ialah kami suka menilai kepercayaan dan keyakinan pelanggan. Melalui perniagaan secara atas talian, amat sukar bagi seseorang peniaga online untuk mendapat kepercayaan daripada pelanggan untuk membeli produk mereka. Sekiranya hal ini dikatakan demikian kerana kes penipuan semakin meningkat dalam penggunaan media sosial. Situasi ini telah menyebabkan segelintir pelanggan berasa takut dan beranggapan bahawa mereka akan ditipu oleh peniaga melalui online. Mengenai masalah privasi, kebanyakan pengguna selalu bimbang bahawa seseorang akan mencuri maklumat mereka dalam talian atau meminta maklumat peribadi daripada mereka. Sebagai contoh adalah seperti perisian hasad, pencurian identiti dan penyebaran maklumat peribadi pengguna membuat mereka bimbang sama ada mereka boleh atau mahu melakukan transaksi di laman web tersebut. Sekiranya pengguna merasakan bahawa laman web atau media sosial ini tidak selamat, mereka tidak akan menjalankan urusan pembelian dengan kita. Selain itu, kami suka menarik minat pelanggan untuk membeli produk kami kerana kebanyakan pelanggan berasa bimbang untuk menjalankan urusan jual beli dengan produk yang tidak dikenali oleh mereka. Mereka akan berasa tidak yakin terhadap kami setelah mereka mendapati kurangnya maklum balas daripada pelanggan lain semasa menayai laman web kami. Seterusnya, kesabaran amat diperlukan oleh kami untuk mendapatkan kepercayaan daripada pelanggan walaupun memerlukan tempoh masa yang panjang. Oleh itu, kami mengambil kesempatan untuk menjual dan menawarkan produk kami kepada ahli keluarga terdekat serta kawan-kawan bagi mendapatkan maklum balas dan respon daripada mereka yang boleh kami kongsikan di laman media sosial seperti Facebook, Instagram dan WhatsApp untuk menarik minat pelanggan lain pula. Laman web dan pautan media sosial. Bagi pautan laman web, kami menggunakan Jido untuk membina laman web yang kreatif bagi memperkenalkan produk kami kepada pelanggan. Jido membantu kami yang tidak mempunyai sebarang pengetahuan dalam membina laman web dengan mudah serta menghasilkan karya yang sesuai dengan produk yang dijual oleh kami. Segala maklumat tentang produk NZ Crunchies yang ingin ditanya telah kami terangkan secara teliti dalam laman web tersebut. Selain itu, kami juga mendeka dan membina akaun Instagram serta akaun Facebook Glory Crunchies untuk memudahkan pelanggan mencari maklumat tentang produk yang kami jual. Selamat sejahtera kepada Dr. Norita dan para pelajar yang saya kasihi sekalian. Nama saya Hariharan Anak Lelaki Subramaniam, nombor matrik 278993. Hari ini saya akan menerangkan tentang tugasan 2 iaitu laman web. Selain daripada media sosial Facebook dan Instagram, Glory Crunchies juga mempunyai laman web bagi memudahkan pelanggan bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai perniagaan kami dan produk yang dijual. Ia boleh dilayari melalui laman sesawang yang berikut. Laman web Glory Crunchies menggunakan latar belakang berwarna hitam atau putih dan mempunyai rekaan yang mudah diguna oleh pelanggan. Dalam laman web utama terdapat 3 ikon iaitu Shop Now, Home dan Store. Akhir sekali, terdapat 3 komponen laman web utama iaitu informasi, misi dan kualiti. Dalam komponen informasi, ia disediakan oleh Glory Crunchies bagi memudahkan pelanggan mengetahui tentang perniagaan Glory Crunchies. Contohnya, dalam perniagaan kami terdapat 9 perisa snack Glory Crunchies. Selain itu adalah komponen misi. Komponen misi menunjukkan pelanggan mengetahui misi bagi perniagaan Glory Crunchies.
Contohnya, ia memberi kenikmatan snack yang tiada tandingannya. Ketiga adalah komponen kualiti. Dalam komponen kualiti, ia menunjukkan pelanggan mengetahui kualiti bagi sesuatu produk snack Glory Crunchies yang ditawarkan. Contohnya, dalam kualiti Glory Crunchies, setiap orang membawa sesuatu yang berbeza untuk pasukan, tetapi ada satu set nilai inti yang kita semua berkongsi. Sekian, terima kasih.